yang menghantarkanmu untuk sampai kepada Tuhan yang Maha Mulia dan pemberi khabar gembira bagi orang-orang yang mengikutinya dan pemberi peringatan kepada orang-orang yang menentangnya. Baginda adalah penutup para nabi dan rasul yang mengumpulkan semua sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat yang mulia yang tidak terkumpul kepada nabi-nabi yang lain. Cahaya kesempurnaan baginda SAW bagaikan bulan purnama. Baginda adalah penutup para nabi dan rasul yang mengumpulkan semua sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat mulia yang tidak terkumpul pada nabi-nabi yang lain. Cahaya kesempurnaan baginda bagaikan bulan purnama yang bersinar terang. Dengannya lah Allah SWT menghilangkan kegelapan maksiat dan kezaliman serta mencampakkan cahaya ketaatan dan keadilan. Sallallahu alaihi Rabbul Qadir marihus sabah malat bil ghusun. Semoga selawat ke atasnya tercurah daripada Tuhan yang Maha Kuasa sepanjang hembusan angin pagi menerpa dahan-dahan pokok. Selawat daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika selawat datang daripada Allah itu dengan makna merahmati. Allah merahmati. Yang disertai dengan pengagungan dan pemuliaan terhadapnya. Rahmat serta mengagungkan dan juga memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau daripada pihak Allah, selawat daripada pihak Allah. Dan selawat daripada malaikat ialah doa, istighfar. Doa ini sebenarnya Nabi tidak berhajat pada doa kita yang berhajat pada doa daripada doa Nabi. Dan istighfar di sini bukanlah dengan makna untuk mohon diampunkan, dihapuskan dosa-dosa Nabi. Kerana para Nabi itu maksum, tidak terkena dengan dosa. Maka istighfar di sini ia lebih kepada berbentuk satu kemuliaan, memuliakan Nabi. Kerana istighfar itu tuan mulia dia dah merupakan salah satu daripada rupa bentuk ibadat. Nabi pun beristighfar, Nabi pun taubat. Kenapa Nabi bertaubat? Kenapa Nabi istighfar sedangkan Nabi tidak berdosa? Jawapannya ialah taubat dan istighfar itu adalah merupakan salah satu daripada ragam rupa bentuk ibadat. Bukan menantikan salah, bukan menantikan dosa, baru nak solat taubat, baru nak istighfar. Tetapi beristighfarlah kerana ia merupakan salah satu daripada bentuk ibadat. Itu Nabi, adapun kita ini memang patutlah beristighfar kerana terlampau banyak dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sedar ataupun tak sedar. Sama ada berlakunya secara terang-terang ataupun secara diam-diam, ada je dosa kita, maka perlulah kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan selawat daripada malaikat ialah doa dan istighfar. Dan daripada manusia dan makhluk lainnya ialah doa agar Allah SWT sentiasa mencurahkan rahmatnya ke atas sang kekasih junjungan semesta alam. Bagaikan kita lah mengambil sebiji bola tenis ataupun pimpong, apabila kita baling ke dinding, bola itu akan melantun pada kita. Nabi sebenarnya tidak berhajat dengan doa kita. Sebab Nabi itu murni, bersih, sudah terunggul, sudah termulia sebelum kita diwujudkan, sebelum kita dilahirkan. Tetapi dikarenakan kita memuji, mendoakan kepada yang mulia, maka doa yang mulia itu juga datang pada kita seperti mana bola yang dilontarkan ke dinding. Jadi justru itu banyakkan selawat agar kita menjadikan ianya sebagai perantaraan menerima syafaat Rasulullah SAW. Cuba kita renung seketika tentang solat kita ini. Adakah solat kita yang kita lakukan ini mempunyai harapan untuk mendapat ganjaran?
dalam keadaan tidak mengenal Allah, bagaimana boleh ingat dalam solat? Aqimis solat li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku. Qad aflahal mu'minun, sungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu, yakni orang beriman, mereka itu khusyuk dalam solat. Dalam solat mereka khusyuk. Aqimis solat li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku. Adakah kita ingat Allah dalam solat? Kalau dilihat pada ayat yang menyentuhkan tentang ayat ini, kita dituntut untuk ingat Allah. Hingga kan kita pun tidak, seolah-olah macam tidak ada jalan macam mana dengan Allah dalam solat tu. Sebab kita sering lupa. Lantaran itu kita pun mencari jawapan yang boleh menenangkan hati kita. Dan kadang-kadang jawapan yang diberi itu pun hanya sekadar untuk menjawab saja, bukan untuk menyelesaikan masalah. Tuan-tuan pun mungkin terfikir ataupun pengalaman bertanya ke kawan-kawan ataupun para asatidzah macam mana nak khusyuk dalam solat. Lantaran itu adalah poin-poin ataupun idea yang dirasakan boleh membantu untuk membawa ingatan kita pada Allah dalam solat. Lantaran itu disuruh kita menghafal makna-makna dalam solat. Kalau kita menghafal dan kita ingat maknanya, bermakna kita ingat makna, bukan ingat Allah. Kita menterjemahkan apa yang kita baca itu, maknanya kita fokus pada maknanya, bukan ingat Allah di situ. Ada pula yang mengatakan kalau kita bangun malam itu, hendaklah kita buka lampu kecil di hujung bilik kita, agar bilik kita itu dalam keadaan kesamaran. Nah, dia akan membawa kepada khusyuk di malam hari. Kalau di malam hari itu kita rasa kita boleh khusyuk, bagaimana pula daripada subuh sampai maghrib dalam keadaan bising, dalam keadaan lampu terang, malam pun lampu terang juga, siang dengan cahaya matahari. Kalaulah dengan kelam itu boleh datangkan khusyuk, bermakna kita ni memang tak khusyuk lah ketika mana waktu siang. Ya. Kalau kita kata dengan menghafal makna-makna itu boleh khusyuk, bermakna di kala mana kita orang tak hafal makna itu, adakah itu dikatakan tak khusyuk? Bagaimanakah pula kita yang menghafal makna tiba-tiba lupa makna? Bermakna lupa Allah lah terus. Aqimis solat li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku. Kita ni tuan-tuan mulia, secara akalnya yang logik, adakah boleh kita ingat seseorang yang kita tidak kenal? Kalau guru matematik kita sekolah menengah dulu, kita masih ingat-ingat jugalah namanya, terbayang juga wajahnya, kerana kita pernah kenal. Tetapi kalau guru sekolah lain yang tak pernah berjumpa, tak pernah kenal, boleh ingat namanya? Takkan mungkin ingat. Begitulah perumpamaan. Adakah mungkin seorang tu boleh ingat Allah dalam solat dalam keadaan dia tak kenal Allah? Adakah dia boleh ingat Allah dalam solat dalam keadaan dia tak kenal Allah? Adakah cara kita mengenal Allah tu dengan menyebut nama Allah itu Allah? Adakah dengan mengenal alif, lam, lam, ha, itu kalimah itu yang dikatakan Tuhan? Kalau kalimah, kalimah lah. Kalau sebutan, sebutan lah. Tapi empunya diri itu siapa? Johari, Johari ini nama empunya diri. Yang kita nak datang mengajar itu empunya nama, bukannya namanya. Kalau lah tepek saja di dinding, Ustaz Johari,
Tapi orangnya tak datang. Kita bukan nak namanya, kita nak orangnya datang mengajar. Begitulah juga kita ini, kalau sebut Allah, Allah tu namanya. Empunya nama tu siapa? Kalaulah kita tidak kenal, macam mana boleh ingat orang yang kita tak kenal? Tak mungkin sama sekali. Justru itu, untuk kenal, untuk ingat Allah dalam solat itu, kena kenal dia. Tak dapat tidak. Untuk kenal Allah itu, ma'rifatullah, mengenal Allah itu, bagaimana caranya? Jadi kalau kita nak ingat Allah, kita kena kenal Allah. Untuk kenal Allah, kita kena kenal siapa? Kenal diri. Apa dalilnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Baik. Tentang ayat ini, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi hadis dhaif. Tak ada masalah tentang hadis dhaif ini. Kerana kita ambil, kerana hadis dhaif ini bukan untuk dibuatkan hukum. Tapi hadis dhaif itu boleh dijadikan jalan cerita riwayat untuk mengambil iktibar. Boleh tentang doa-doa, kalau hadis dhaif pun tak mengapa, tentang targhib, rangsangan untuk beramal, memberi ancaman agar tidak melanggar perintah Allah. Walaupun doa tak ada masalah. Kita meriwayatkan, kita menceritakan, kita mengkhabarkan dan ambil pengajaran. Ada yang mengatakan man arafa rabbahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri pasti kenal Tuhannya. Ada yang mengatakan ini bukan hadis, tetapi ini adalah kalam arif billah, kata-kata orang yang ahli makrifat. Ada yang mengatakan inilah kalam ahli makrifat atau ahli tauhid. Baiklah, untuk menyokong, mengukuhkan kedudukan ungkapan ini, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan ini kata-kata ulama arif billah. Tak mengapa, kita ambil pula hadis, mengambil pula ayat Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri engkau itu, kenapa engkau tak renung? Kenapa engkau tak renung, tak tadaburkan, renung, telik sedalam-dalamnya pada diri engkau itu? Maka di sinilah betapa pentingnya pengajian sifat 20. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dipelajari, difahami dan diamati. Dipelajari sampai faham, difahami dan dibawakan penghayatan. Bukan hanya sekadar belajar menghafal Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamu bi nafsihi wahdahaniyah qudrah iradah ilmun hasma besar kalam. Kalau dibuat peperiksaan boleh jawab lulus. Tetapi adakah orang yang lulus dalam peperiksaan usuluddin ataupun ilmu tauhid itu dia sudah dikata orang bertauhid? Untuk akal yang cerdik, belajar, hafal dalil, faham, selesai. Baru dikatakan akal yang bertauhid. Tetapi tauhid itu, keyakinan itu bukan di akal. Keyakinan, perasaan, emosi kita di hati kita ini. Bagaimana tuan-tuan? Kalau orang menceritakan di hujung taman ini ada sebuah rumah banglo yang mana dulunya didiami oleh satu keluarga yang besar. Suami isteri dengan anak 9 orang. Tetapi dimasuki rumah itu perompak dan dibunuh habis. Barang kemas semuanya dibawa lari dan semua bayi bayi dan buai pun dicincang oleh perompak itu. Mengerunkan ceritanya. Jadi orang yang baru datang ke tempat ini tertentu dengar pun, oh ya ke, kesiannya. Kemudian Pak Imam pula tambah lagi, Pak Imam dah tu. Pernah aku lalu di depan rumah itu, suatu hari malam Jumaat, orang Melayu kita sebut malam Jumaat, adalah misteri cerita ni malam Jumaat itu. Pernah aku nampak ada suara-suara minta tolong, tolong. Aku waktu itu pun, Pak Imam, ini Pak Imam cerita ni, aku waktu itu pun baca ayat kursi. Lepas ayat kursi, Yasin pun tak habis, tak sempat nak habis. Tak ingat Yasin, lupa terus. Lari lintang pukang. Lepas tu pula pengurusi sambung cerita lagi. Aku pun sama juga. Pernah satu hari, akhirnya orang yang berpindah ke tempat ini,
Walaupun tak pernah tahu kisahnya, walaupun tak pernah lihat rumahnya, walaupun tak pernah lihat tuannya, siapa yang mati, orang dia macam mana, tapi mendengar saja kisah itu, kebetulan pula kita memang balik ni rumah kita menghala ke situ. Macam mana? Kena malam pula, malam Jumaat. Ada rasa gerun tak? Mesti ada. Macam kita lah balik kampung. Dulu atuk cerita dengan ayah kita. Ayah kita cerita dengan kita. Ini dulu ni pokok kapas kat sini. Tuan-tuan ingat-ingat pokok kapas ni kalau ke kampung tu cerita apa kak-kak? Pontianak tu. Pontianak, Langsui, duk bergayut kat pokok kapas ataupun pokok ketapang. Kampung cerita ni Masya Allah lah. Kena malam Jumaat wangi-wangi bau kemian, itu menggerunkan tu. Walaupun kita tak pernah hidup zaman atuk kita. Tetapi pokok kapas tu pun sekarang tunggul je tinggal. Pokok pun dah tak ada dah. Tapi bila lalu kat situ kita pun rasa gerun tu. Cuma mitos, cerita sahaja. Betul tak tahu. Tapi tetap ada rasa gerun, seolah-olah wujud. Malangnya kita ini masuk rumah Allah, tak rasa pun Allah wujud. Allahu Akbar. Imam baca panjang, panjang sangat Pak Imam. Imam baca pendek, surah itu pun aku tahu. Kalau imam tak baca surah langsung, berhenti je lah Pak Imam. Itulah solat kita. Orang perempuan pula pergi ke Masjid India, masuk kedai, memang dia rumah tu teringinkan nak beli tudung bawal warna hijau muda-muda daun pisang. Nak cari warna tu, tudung bawal. Tapi tiba di sana yang dibelinya tudung warna merun, coklat dan kuning. Dalam semayang teringat, besok je lah tukar. Resit kat mana resit? Teringat dengar, resit kat dalam kereta ke dalam beg? Dalam solat tu, teringat. Dia solat seperti ini, ada harapan dapat ganjaran Allah Ta'ala tak? Syurga mana nak masuk? Tak ada lah harapan itu. Sebab apa? Tidak menepati dengan tuntutan, aqimi solat li zikri. Dirikan solat untuk ingat aku. Tidak menetapi tuntutan daripada Allah Ta'ala. Tetapi tuan-tuan mulia, solat yang dalam keadaan tak ingat Allah itu, sedangkan fiqh itu pula membantu kita keluarkan kaedah. Ulama fiqh keluarkan kaedah. Kalau syak tentang bilangan rakaat 3, 4, 3, 4, ambil bilangan kecil. Yang yakinnya kecil lah, 3. 4 tu datang mengganggu. Maka kita pun tambah 1 rakaat lagi. Selesailah masalah kita. Nanti sunat sujud sahwi. Kenapa sunat sujud sahwi? Untuk menampung kekurangan dalam solat tadi. Fiqh menjalankan, menyelesaikan masalah itu. Tetapi fiqh sebenarnya selama puluh tahun kita belajar fiqh tak menyentuh pun tentang syarat ataupun rukun solat itu mesti khusyuk. Tak ada. Kalaulah fiqh meletakkan syarat ataupun rukunnya solat itu khusyuk, rasanya ramai yang batal. Semayang lagi. Jadi fiqh tidak mencampuri tentang hati kita. Khusyuk ke tidak, ikhlas ke tidak, riak ke, takabur ke, itu fiqh tak mencampuri. Cukup fiqh itu dia menguruskan tentang rukun, tentang syarat, sunat-sunatnya, perkara dan makruh, batalnya solat macam mana, cukup sekadar itu saja. Maka ilmu tasawuf pula memainkan peranan penting untuk mengisi kekurangan ini. Sebab itu kena belajar ilmu tasawuf. Dan tauhid pula ilmu yang menguatkan akidah kita. Sebab itu kita bicarakan di sini, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah menyarankan supaya sukatan pengajian sifat 20 itu dipelajari. Sebagai apa? Sebagai jalan untuk membetulkan akal kita dulu. Akal kita supaya memurnikan Allah. Jangan anggap rasa macam Allah itu seperti kita. Sebab itu ada sifat salbiah itu yang disebutkan mukhalafatu ta'lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu yang baru, bermakna apa yang terlintas di pemikiran kita,
apa yang tergambar, terlintas di hati kita, tergambar di pemikiran kita, mengatakan itu Allah, pastinya itu bukan. Laisa kamitslihi syai'. Ya? Dia tidak serupa dengan mana-mana, dengan sesuatu pun. Ya? Sebab itulah belajar sifat 20 itu untuk mengenal Allah atas jalan akal. Namun tidak di situ saja, perlulah kita terus maju mendalami ilmu agama, khususnya tauhid itu, dan duduk di bawah bimbingan para murabbi, guru-guru mursyid, guru-guru yang membimbing umat kepada Allah. Itulah tugas dia, tidak ada lain. Dia tidak mencari kemasyhuran, dia tidak mencari income, dia tidak mencari wajah-wajah manusia, dia tidak mencari pengikut atau pemurid, tetapi dia hanya bertugas menjalankan amanah, membawa manusia hanya kepada Allah sahaja. Itu hakikatnya kedudukan guru mursyid. Tidak mengambil kesempatan setelah anak muridnya dilihat tawaduk dengan dia, merendah diri, tidak mengambil kesempatan di keliling masyarakat yang memuji dia, tidak mengambil kesempatan yang mana pihak pemerintah menyukainya, tidak mengambil kesempatan dengan sesiapa pun. Dia hanya bermuamalah, berinteraksi dengan hakikat kepada Allah SWT semata-mata. Itulah hakikat murabbi mursyid. Maka justru itu, terus mendalamilah ilmu tauhid. Kalau tuan-tuan ada kelas tauhid di sini dan di mana-mana tempat, tuan-tuan pelajari. Kerana betapa pentingnya kita mengenal Allah. Kerana itu akan membantu kita supaya hidup kita bertauhid dalam solat, dalam kehidupan kita sentiasa mentauhidkan Allah. Dan untuk kenal Allah, kena kenal diri. Cuba lihat diri kita ini. Kita ini bersifat ke tidak? Nah, kalau kita belajar sifat 20, qudrah, iradah, ilmun, hasamak, besar kalam, kuasa, kehendak, ilmu, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata. Bicara di sini, bicara ini sifat 20. Tetapi dalam masa sama kita melihat, diri kita juga ada percikan penyataan sifat itu. Kita pun melihat, telinga pun mendengar, lidah berkata-kata, kita hidup dengan nyawa. Tetapi adakah semua itu mungkin sifat? Adakah sifat kita? Bukan sifat kita. Buktinya apa? Cuba lihat jenazah yang terbujur kaku itu. Ada bola mata? Ada. Boleh melihat. Ada telinga jenazah tu? Ada. Boleh mendengar? Ada. Mayat itu ada lidah? Ada. Boleh berkata-kata? Tidak. Sekarang apa yang ada? Yang selama ini kita kata, aku buat, aku tahu, aku pandai, aku takbir, aku didik, aku dakwah, aku... Mana aku tu? Mana dia? Tak ada. Itulah hakikat diri kita sebenarnya. Barulah kita faham selama ini yang berkuasanya Allah, yang mendengar tu Allah, yang melihat itu Allah, yang berkehendak tu Allah, yang berilmu tu Allah, yang hidup tu Allah. Jangan rasa, beramallah sebanyak mana pun, tetapi jangan rasa diri yang beramal. Tetapi rasakan bahawa kita ini sebenarnya diperkehendakkan, diperkuasakan, diperilmukan, diperhidupkan, diperdengarkan, diperlihatkan dan dipertuturkan. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tiada siapa pun boleh melihat, tiada siapa pun boleh mendengar, tiada siapa pun boleh hidup. Tidak, takkan sama sekali. Jadi sebab itulah hikmahnya kita ambil iktibar daripada ziarah orang mati itu, bahawa pada hakikatnya itulah kita, yang mana kita tidak memiliki sifat. Maka justru itu semayanglah kita Allahu Akbar dengan merasai bukan kita yang bersifat, yang berkuasa untuk melakukan solat, tetapi ini merupakan sebuah anugerah. Ubahkan saja kita punya kefahaman kita, mindset kita. Kedatangan kita ke masjid ini bukan atas kehendak dan kuasa kita. Bukan. Kalau tuan-tuan merasa, kita rasa kita berkehendak,
Saya rasa ramai yang hendakkan kaya. Orang miskin kalau ditanya, nak kaya tak? Nak lah. Tanya orang kaya, memang nak lagi. Tapi sampai sekarang miskin. Kalau tanya kita nak sihat, nak lah. Tapi yang kata nak sihat tu pun tengah sakit. Kalau tanya orang lelaki ni, nak kahwin lagi tak? Nak lah. Tapi sampai sekarang single terus. Seorang sajalah. Mana kehendak kita yang boleh mengubah kehidupan kita? Tak boleh. Mana kuasa kita yang kita boleh buat beramal? Tak boleh. Cuba kita fahamkan ayat Quran menyebutkan وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Di sini ada 3 poin. Pertama, وَمَا رَمَيْتَ. Tidak engkau yang melontar. Wahai Muhammad, tidak engkau yang melontar. إِذْ رَمَيْتَ. Ketika mana engkau ambil, engkau lontar. Penafian syariat. Ambil, lontar. Kita nafikan bukan kita melontar. Ambil, tapi syariat ni ambil, melontar. Walakinna Allah ramah. Yang ketiga tu hakikatnya Allah yang melontar. Wahai hambaku, bukan engkau yang datang ke masjid ketika mana engkau datang ke masjid. Nafikan, bukan kita yang datang ke masjid. Tapi dalam masa sama, berjalanlah ke masjid. Itu syariat. Penafian yang pertama ya, penafian. Menafikan, bukan kita yang datang. Bukan kita yang hadir. Dalam masa sama, syariat dijalankan, hadir ke masjid. Walakinna Allah haramah, tetapi hakikatnya Allah yang datangkan. Wahai hambaku, ketika mana engkau bangun malam, bukan engkau yang bangun malam, tetapi yang bangunkan itu aku yang bangunkan. Wahai hambaku, ketika mana engkau menyebut namaku, bukan engkau yang menyebut, bukan engkau yang ingat, tetapi yang mengingatkan itu aku yang ingatkan. Kadang-kadang kita tasbihnya mahal, kayu kokak sampai 300-400. Tapi zikir pun tak pandai. Zikir itu bukan hanya menyebut-nyebut. Sebut itu baru menyebut. Zikir itu ingat. So ingat siapa? Ingat yang disebut. Allah, ingat empunya diri. Tapi macam mana nak ingat empunya diri, empunya nama itu? Sedangkan kenal pun tidak. Belajar sifat 20 pun tidak. Belajar mengenal Allah pun tidak. Kita bukan menyembah perkataan itu, kita bukan menyembah suara ni itu, kita bukan menyembah tasbih, kita bukan menyembah kalimah alif lam ha itu. Tapi yang kita sembah itulah zat yang wajib wujud, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan yang tidak diketahui pada hakikat sebenarnya, yang namanya Allah. Justru itu, setelah kita tahu wahai hambaku, bukan engkau yang mengingatku dekat ke mana engkau ingat aku. Tetapi yang mengingatkan itu aku yang ingatkan. Sebab itu Nabi mengajar kita doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Kan memang tak boleh ingat Allah kita ni. Minta tolong Allah ingatkan dirinya ke dalam diri kita. Kalau kita rasa kita ingat, itu masih lagi bermasalah. Tak kenal Allah itu. Sebutlah nama Allah dalam keadaan hamba. Apa sifat hamba? Hina diri, rendah diri, fakirnya diri. Itulah hamba. Solatlah. Tapi dengan apa? Dengan sifat hamba. Rendah diri, fakirnya diri, hina diri. Barulah hakikat kita menyembah Allah. Memandangkan kita ini tidak pernah mati, memang payah juga nak memahami mati itu. Maka Nabi pun bersabda, An-naum akhul maut. Tidur itu saudara mati. Cuba lihat orang tidur. Ada mata? Ada. Boleh melihat? Tidak. Cuba lihat orang tidur. Ada telinga? Ada. Boleh mendengar? Tidak. Sebab itulah isteri pun tegur juga. Suami tu, awak bang, kalau tidur tu dengku makin lama makin kuat pula. Saya tak boleh tidur malam tadi. Suami kata apa? Ya ke? Sebab dia tak dengar. Orang berdengkur tidur, dia dengar dia berdengkur. Tak dengar dia. Sebab apa? Sebab telinga itu tidak memiliki sifat mendengar. Mata tidak ada sifat melihat.
Tetapi kita ini diperlihatkan, diperdengarkan. Mendapat, kalau bahasa tasawufnya, tajalli. Boleh diterjemahkan kepada percikan kenyataan sifat Allah. Pantulan kenyataan sifat Allah. Jadi wujud diri kita ini menandakan wujudnya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri engkau itu kenapa kamu tak renung? Direnung-renung, ditelik, pada hakikatnya semua itu Allah. Apa maknanya? Semua ini yang kita lihat ini, yang kita tahu ini adalah ciptaan Allah. Termasuk diri kita. Seorang muslimah bertanya pada saya ingatkan nak tanya tapi macam nak bercerita juga. Saya bangun malam, hari-hari, tahajud. Jadi saya ada satu malam saya tertinggal. Malah saya rasa sedih sebab saya tertinggal tahajud saya. Saya pun supaya dia tidak mau terus merasa melihat dirinya yang beramal, saya pun terus patahkan dia punya kata-katanya itu, jangan sedih. Kenapa sedih tertinggal tahajud? Dia pun terpinga. Kenapa sedih tertinggal tahajud sedangkan kita ini pun tidak pernah memiliki apa-apa. Pernah memiliki apa-apa kita? Diri kita pun tidak pernah kita miliki. Macam mana boleh mengaku memiliki tahajud? Memiliki ibadat? Tak mungkin sama sekali. Kalau boleh kita memiliki diri kita, mudalah terus. Jangan tua. Sihatlah terus. Jangan sakit. Jaga mata tu, biar cerah. Jangan kabur. Cubalah. Jaga gigi kita. Gigi pun tak dapat jaga. Sekarang pun gigi dah hampir-hampir habis. Nah, justru itu apa yang kita boleh miliki? Kita ini dimiliki, bukan memiliki. Kita ini dimiliki, bukan memiliki. Justru itu dalam ibadat kita ini perlu kena ada penghayatan tauhid. Pandang yang satu dalam yang banyak. Pandanglah Allah dalam yang banyak segala-galanya ciptaan Allah termasuk diri kita. Selawat daripada Allah daripada Rasul kepada Rasul adalah rahmat disertai dengan pengagungan dan pemuliaan terhadapnya. Dan selawat daripada mereka ialah doa dan istighfar. Dan daripada manusia dan makhluk lainnya ialah doa agar Allah Ta'ala sentiasa mencurahkan rahmatnya ke atas kekasih junjungan semesta alam. Jadi kesimpulannya, solat kita memang tidak ada kelayakan untuk mendapat pahala. Tetapi atas kemurahan Allah, Allah memberi pahala. Kerana dalam solat itu ada selawat atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas syafaat Nabi lah kita, Allah nak terima pun. Allah beri kita pahala pun atas syafaat Nabi. Sebab dalam selawat ada, dalam solat ada sebut selawat atas Nabi. Semoga Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu mencurahkan selawat ke atasnya, ke atas Nabi dengan selawat yang kekal dan sesuai dengan ketinggian dan keagungan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuksir hammaka ma qudra yakun. Janganlah memperbanyak kegelisahanmu. Apa yang telah ditetapkan pastilah terjadi. Selesailah kita kitab ini. Kitab Ilzam Baba Rabbik, lazimilah pintu Tuhanmu. Kitab yang mana ianya asalnya qasidah. Qasidah Imam Al-Haddad rahimahullah tabaraka wa ta'ala yang telah diterjemahkan dan telah disyarahkan Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Al-Hakim Al-Azhari hafizullah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan pembacaan kitab ini dapat kita manfaat dan dapat kita amalkan. Justru itu kita hadiahkan Fatihah kepada asalnya pemilik qasidah ini Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan hadiah ini sampai pada beliau dan memberi keberkatan pada kita membacakan kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah akan kita mulakanlah. Kalau ada jodoh lagi, kita akan mulakan pengajian kita sebuah kitab baru yang masih lagi terkait tentang subjek bicaranya itu dalam tasawuf. Subjek pengajian kita tasawuf. Kenapa kita rasa ilmu tasawuf itu penting? Kerana tasawuf itu bicara tentang hati.
Dan sekarang orang banyak masalah hati. Kenapa orang bunuh diri? Sebab hatilah risau. Nah, dibuang kerja, bisnes jatuh. Kenapa orang mengatakan Allah tu zalim, Allah tu tidak adil? Setelah melihat sahabat-sahabat yang tak solat maju dalam bisnes, sedangkan kita yang solat suka bersedekah, muflis pula dengan bisnes kita itu. Kenapa orang boleh berkata Allah tidak adil? Ini berpunca kepada penyakitnya hati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan taufik insya-Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil Fatihah. Salatul ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar.
ilaha illallah